dan jangan buka ruang yang panjang khususnya kepada isu-isu baru. Oleh demikian, saya menjemput Menteri jadi Jabatan Perdana Menteri berkenaan dengan undang-undang dan reformasi institusi. 30 minit dari sekarang. Silakan Wabi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Tanpa Datuk, siapalah kita semua. Terima kasih. Selamat Hari Lelaki Sayangi Wanita. Alhamdulillah. Tuan Yang di-Pertua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak Jabatan Perdana Menteri, saya ingin mengucapkan setinggi perhargaan kepada semua ahli yang berhormat yang telah menyertai perbahasan ke atas Belanjawan 2023 di peringkat dasar. Yang berhormat Kota Melaka, Muar, Bentong, Damansara, Ceras, Keluang, Pasir Gudang, Bukit Bintang, Putrajaya, Tampin, Hulu Selangor, Paya Besar, Buluran, Seputih, Lubuk Antu, Kuala Kangsar, Gopeng, Jelebu, Titiwangsa, Bangi, Hulu Langat, Petaling Jaya, Kuala Krau. Sebagai Menteri yang pertama yang menggulung dari Jabatan Perdana Menteri, saya memohon untuk menjawab hujah-hujah di bawah tanggungjawab saya yang menyentuh hal ehwal perundangan yang melibatkan agensi-agensi seperti bahagian hal ehwal undang-undang, BAHYU, Jabatan Insolvensi Malaysia dan Jabatan Bantuan Guaman. Saya juga akan menjawab bagi pihak jabatan-jabatan dan agensi berikut yang mana saya diberi amanah untuk menjawab bagi pihak, iaitu Jabatan Peguam Negara, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dan Jabatan Wilayah Persekutuan. Memandangkan terdapat beberapa lagi rakan-rakan menteri daripada Jabatan Perdana Menteri yang perlu menjawab bagi pihak kerajaan, maka untuk menjimatkan masa Dewan Mulia ini, saya akan menjawab secara lisan kepada beberapa isu dan seterusnya saya akan memberikan jawapan secara bertulis kepada ahli yang berhormat andainya masa tidak mengizinkan. Menteri, pelbagai tak mula lagi. Menteri, saya nak mohon kepada Menteri untuk menjawab satu perkara yang saya bangkitkan dari segi perundangan. Menteri belum jawap lagi. Bukan. First gear, power first gear. Wabi tolong duduk dulu. Bagi Menteri jawab dulu. Dia tak masukkan beras. Wabi tolong duduk. Tolong duduk. Dia tadi tak masukkan beras. Beras mohon kerajaan untuk membuat satu ketetapan sama ada kod pakaian ke pejabat kerajaan boleh dikuatkuasakan sebagai satu undang-undang atau satu nasihat. Point Itu taken. penting. Thank Point you. taken. Kalau boleh saya dapat jawapan mengenai isu ini. Terima kasih. Saya tak sempat yang berhormat saya jawab cara bertulis. Kalau itu yang saya diberikan tanggungjawab untuk jawab. Pelbagai isu telah dibangkitkan oleh ahli yang Parlimen mengenai pindaan pada perundangan melibatkan jenayah seksual terhadap kanak-kanak, penambahbaikan fasiliti mahkamah khususnya di Sabah Sarawak, status perancangan mahkamah bergerak, status perluasan mahkamah jenayah seksual terhadap kanak-kanak, penambahbaikan terhadap perundangan insolvensi, agenda reformasi Parlimen menyegerakan pewujudan Akta Perdanaan Politik, penambahbaikan kepada perkhidmatan bantuan guaman serta sebagainya. Yang berhormat Bentong ada di sini ya. Yang berhormat Bentong. Ingin tahu apakah pindaan yang dicadangkan terhadap undang-undang berkaitan jenayah seksual kanak-kanak. Tuan Yang di-Pertua, jenayah seksual terhadap kanak-kanak merupakan sesuatu masalah ataupun isu masyarakat yang perlu ditangani secara holistik dan serius kerana kegagalan menangani maka akan hancurlah masa depan negara kita. Penguatkuasaan Undang-Undang Malaysia bagi melindungi ancaman seksual kepada kanak-kanak masih berada di tahap yang rendah sekaligus, meletakkan Malaysia jauh ke belakang berbanding dengan negara Asia Tenggara yang lain. Menurut indeks antarabangsa Out of the Shadows, Malaysia berada di kedudukan yang ke-23 daripada 60 buah negara dalam tindak balas terhadap ancaman, eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak dengan jumlah markah 56.9. Di belakang rakan negara serantau seperti Indonesia 68%, Thailand 58%, Filipina 58%, Vietnam 58%. Oleh itu langkah proaktif haruslah diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan kedudukan Malaysia berdasarkan piawai antarabangsa. Untuk maklumat ahli yang berhormat, menurut statistik yang dibekalkan oleh pihak PDRM, seramai 5,350 mangsa jenayah seksual kanak-kanak telah dilaporkan daripada bulan April 2017 hingga ke tahun 2022. Dalam usaha membantras jenayah seksual terhadap kanak-kanak, beberapa inisiatif telah diambil oleh pihak kerajaan, antaranya melalui pengubalan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang telah pun berkuat kuasa pada 10 Julai 2017. Walau bagaimanapun, selepas akta ini telah dikuatkuasakan selama 5 tahun,
terdapat beberapa jurang dan cabaran dalam undang-undang yang perlu dikaji dan disemak semula bagi memastikan pelaksanaan yang lebih lancar supaya tujuan dan semangat akta tersebut dapat dicapai. Hal ini juga bagi memastikan keadilan jenayah terhadap kanak-kanak dapat diperkasa dan memberi lebih perlindungan secara holistik kepada mangsa atau saksi melalui sistem perundangan. Manakala Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak 2007 memperuntukkan perkara berhubung keterangan saksi kanak-kanak pada tahun 2007, walau bagaimanapun akta tersebut tidak pernah dipinda sejak 16 tahun yang lepas. Apabila teknologi berkembang dan kaedah penderaan moden terbentuk sama ada dalam talian ataupun luar talian, oleh itu undang-undang sedia ada perlu dipinda untuk menangani, mencegah dan menghukum pendera yang menggunakan kaedah-kaedah moden tersebut. Selain daripada itu, kerajaan juga perlu memastikan akses bagi setiap mangsa kanak-kanak kepada sistem keadilan adalah selamat, mudah diakses dan kepentingan terbaik kanak-kanak dengan izin best interest of the child diutamakan. Pada November 2020, Jawatankuasa Pilihan Khas Hal Ehwal Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Sosial telah ditubuhkan. JKPK tersebut telah menganjurkan beberapa konsultasi dan mesyuarat yang berterusan sepanjang 2 tahun sesi Parlimen ke-14. Antara isu yang telah dibangkitkan berulang kali oleh pelbagai pihak berkepentingan, termasuklah agensi kerajaan serta badan bukan kerajaan, adalah isu mengenai peningkatan kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Antara sebab yang menyumbang kepada peningkatan kes tersebut termasuk kelewatan dalam pengendalian dan sabitan kes kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak yang menyebabkan kekurangan dari segi kesan pencegahan undang-undang tersebut. Dalam sesi mesyuarat kedua penggal kelima, Parlimen ke-14 tahun 2022, JKPK tersebut telah membentangkan Pelan Hala 7 Roadmap untuk perancangan dalam masa 5 tahun dalam mengukuhkan dan menambah baik sokongan sedia ada bagi mangsa-mangsa kanak-kanak dan saksi kanak-kanak dalam sistem keadilan jenayah. Pelan Hala 7 tersebut telah dijadikan panduan bagi wujud penambahbaikan dan perincian yang lebih jelas terhadap cadangan pindaan kepada undang-undang berkaitan. Pada 13 Disember 2022, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri telah memulakan mesyuarat berkenaan cadangan pindaan kepada akta berkenaan bersama dengan Jabatan Peguam Negara dan pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan. Seterusnya, beberapa sesi libat urus telah diadakan bersama pihak-pihak berkepentingan yang terdiri daripada wakil-wakil agensi kerajaan, ahli-ahli akademik dan masyarakat civil society organisation dengan izin UNICEF bagi membincangkan Hala 7 serta mendapatkan input dan maklum balas penyediaan dasar dan membincangkan parameter pindaan yang berkaitan. Antaranya ialah sesi libat urus pada 9 Januari, 2 Februari, 7 Februari dan 8 Februari. Susulan daripada itu, Kerajaan Perpaduan telah meluluskan dasar pindaan kepada Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017, Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak 2007 dan Akta Keterangan 1950 pada 24 Februari 2023. Pindaan akan dilaksanakan dalam 2 fasa. Bagi fasa pertama, terdapat 3 cadaan pindaan yang dibuat kepada Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak dan 3 cadangan pindaan juga akan dibuat kepada Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak. Manakala fasa kedua akan dilaksanakan pada sidang Parlimen yang akan datang selepas sesi libat urus selanjutnya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Antara cadangan pindaan yang dibuat adalah memperkenalkan langkah tambahan mesra kanak-kanak untuk melindungi mangsa kanak-kanak, mewujudkan kesalahan-kesalahan baru dan memperuntukkan pampasan kepada mangsa kanak-kanak. Pindaan perundangan yang bakal dilaksanakan ini adalah merupakan perubahan positif kepada sistem keadilan jenayah terhadap kanak-kanak di Malaysia. Selain itu, pelaksanaan polisi yang dicadangkan juga menunjukkan komitmen kerajaan hari ini untuk sentiasa terbuka ke arah pembaruan dan penambahbaikan sistem perundangan dan keadilan di negara kita. Selain daripada itu, reformasi yang dicadangkan diharapkan dapat membantu mangsa ataupun saksi kanak-kanak daripada mengalami trauma berpanjangan akibat terpaksa melalui proses perbicaraan yang panjang, berulang-ulang dan sistem kehakiman yang bersifat tidak mesra kepada kanak-kanak. Yang Berhormat Lumbu Antu pula ada di sini. Ingin tahu apakah rancangan kerajaan dalam menambah fasiliti mahkamah khususnya di Sabah dan Sarawak? Datuk Yang di-Pertua, pada masa ini sebahagian besar bangunan mahkamah sedia ada merupakan bangunan yang lama dan telah berusia. Terdapat pelbagai kerosakan infrastruktur dan peralatan di bangunan-bangunan mahkamah seperti kerosakan bumbung,
pendawaian, penyaman udara dan pagar keselamatan susulan daripada keadaan bangunan yang merosot dan kian usang. Hal ini menyebabkan pengoperasian mahkamah terganggu sekaligus menjejaskan penyampaian khidmat badan kehakiman kepada orang awam. Dalam hal ini, pihak kerajaan telah meluluskan peruntukan 120 juta bagi projek naik taraf, ubah suai dan pemeliharaan bangunan mahkamah seluruh Malaysia, termasuk mahkamah di Sabah dan Sarawak. Pecahan adalah seperti berikut: Selangor 21.5 juta, Pulau Pinang 11 juta, Kedah 5.1 juta, Perak 54 juta, Negeri Sembilan 5.9 juta, Melaka 3.1 juta, Johor 17.6 juta, Wilayah Persekutuan Labuan 1.3 juta, Wilayah Persekutuan Putrajaya 18 juta, Sabah 5.7 juta, Sarawak 9.2 juta, Pahang 5 juta, Terengganu 5.8 juta, Kelantan 3.8 juta. Sehingga tahun 2022, sebanyak ringgit Malaysia 87 juta telah dibelanjakan bagi kerja-kerja naik taraf tersebut, di mana kerja-kerja naik taraf di 6 negeri telah selesai sepenuhnya, iaitu Melaka, Perak, Kelantan, Wilayah Persekutuan Labuan, Terengganu dan Negeri Sembilan. Manakala kerja-kerja naik taraf di Pulau Pinang, Kedah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Pahang dijadualkan siap sepenuhnya pada tahun 2023. Baki 3 negeri iaitu Selangor, Johor dan Sabah akan siap selewat-lewatnya pada tahun 2024. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kerja-kerja naik taraf di seluruh negeri Sarawak melibatkan 6 buah mahkamah yang terdiri daripada Kompleks Mahkamah Kuching, Sibu, Mahkamah Miri, Bintulu, Mahkamah Sarake dan Mahkamah Kota Samarahan. Kerja-kerja naik taraf di 4 mahkamah telah selesai, manakala baki 2 iaitu Kompleks Mahkamah Kuching dan Mahkamah Bintulu masih dalam tindakan dan dijangka selesai pada akhir tahun 2023. Manakala kerja-kerja naik taraf di negeri Sabah pula melibatkan 9 buah mahkamah yang terdiri daripada Kompleks Mahkamah Sandakan, Kota Kinabalu, Kudat, Lahad Datu, Keningau, Kinabatangan, Sempurna, Beaufort dan Mahkamah Tawau. Kerja naik taraf di 4 buah mahkamah telah siap sepenuhnya, manakala baki 5 buah mahkamah dijangka siap pada tahun 2023 dan tahun 2024. Kerajaan sentiasa komited dalam memastikan pengoperasian mahkamah yang cekap di samping memastikan keselamatan dan keselesaan kepada stakeholders yang terlibat. Untuk tujuan itu, Bahagian Undang-Undang dengan kerjasama Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan sedang meneliti mahkamah-mahkamah lain yang perlu dinaik taraf dan dipelihara di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan juga Sarawak. Permohonan peruntukan tambahan juga telah diangkat oleh saya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri pada bulan Januari 2023 bagi kerja-kerja menaik taraf, ubah suai dan pemeliharaan serta penyelenggaraan bangunan mahkamah di seluruh Malaysia. Senarai mahkamah khas untuk rujukan sahaja ialah di sini Tuan Yang Di-Pertua, mahkamah tinggi kita ni, kalau kita tengok di segi pengkhususannya ialah Mahkamah Tinggi Keluarga Pembinaan, Mahkamah Tinggi Insolvensi, Mahkamah Tinggi Komersial, Mahkamah Tinggi Kuasa-Kuasa Khas, Mahkamah Tinggi Admiralty, Mahkamah Tinggi Muamalat, Mahkamah Tinggi Harta Intelek dan Mahkamah Session pula ialah Mahkamah Khas Perdagangan Asing Tanpa Izin, Mahkamah Session Khas Rasuah, Mahkamah Khas Anti Pencatutan, Mahkamah Khas Cyber, Mahkamah Jenayah Seksual Terhadap Kanak-kanak, Mahkamah Anti Perdagangan Orang, Mahkamah Alam Sekitar dan Mahkamah Coroner. Mahkamah Magistrate pula ialah tambahannya Mahkamah Khas Trafik. Yang Berhormat Lubuk Hantu juga ingin tahu apakah rancangan terperinci mengenai mahkamah bergerak di Sabah dan Sarawak. Tuan Yang Di-Pertua, operasi mahkamah bergerak disediakan untuk memastikan agar hak masyarakat di kawasan pendalaman dan kawasan terpencil di Sabah dan Sarawak adalah terpelihara dan tidak dipinggir. Secara khususnya, operasi mahkamah bergerak adalah di negeri Sabah, membolehkan magistrate mendengar permohonan kes sijil daftar lewat kelahiran dan kematian dan menjalankan prosiding kes sivil dan jenayah yang melibatkan pemohon yang tinggal di kawasan pendalaman ataupun kampung-kampung terpencil. Dan di Sarawak pula menyediakan kemudahan sokongan dalam urusan pengesahan dokumen bagi membolehkan pendaftaran sijil daftar lahir yang lewat di pejabat pendaftaran. Mahkamah bergerak beroperasi menerusi 2 kaedah Tuan Yang Di-Pertua. Pertama, persidangan mahkamah di mana-mana lokasi yang sesuai, termasuklah di Dewan Orang Ramai, sekolah ataupun rumah panjang atau mendirikan kemah di kawasan lapang yang sesuai, atau persidangan mahkamah dalam bas yang telah diubah suai sebagai mahkamah bergerak. Bagi memastikan operasi mahkamah bergerak di Sabah dan Sarawak dapat dioptimalkan, kerajaan telah memperuntukkan 12 juta dalam belanjawan 2023 bagi memperkasa operasi mahkamah bergerak meliputi penambahbaikan yang berikut. Pertama, menambahkan bilangan bas mahkamah bergerak.
Kedua, menyediakan lori bagi kegunaan mengangkut peralatan dan perkakas IT serta peralatan fizikal yang lain. Ketiga, menyediakan kenderaan pacuan 4 roda yang dilengkapi dengan pemacah satelit atau peralatan komunikasi masing-masing. Dan keempat, menyediakan bas mahkamah bergerak 2 tingkat bertindak sebagai mahkamah dui fungsi, mahkamah bergerak dan juga mahkamah litah di negeri Sabah khasnya. Cadangan kepada pembaikan operasi mahkamah bergerak ini merupakan komitmen kerajaan bagi memastikan kesamarataan dalam mendapatkan akses kepada keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Yang Berhormat Bentong. Mohon mencelah OYB Menteri. Lubuhan tu OYB Menteri. Soalan daripada Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Speaker tentang persoalan yang telah disebutkan tadi, disebut tentang kawasan-kawasan yang memerlukan penambahan bergerak ya untuk membolehkan supaya dapat mengatasi masalah. Selain daripada prasarana dan peruntukan yang disediakan oleh kerajaan, ada tak pihak kerajaan melihat, meneliti secara terperinci tentang time frame given to settle case yang ada dengan izin? Kena kebimbangan saya, contohnya daftar anak-anak kelahiran dia dalam masa yang begitu panjang. Terkadang itu sampai nak masuk peringkat sekolah rendah pun usia dia dah lanjut dah. Ada tak sistem yang boleh kita time frame must be given? This matter must be settled within a short period of time. Dengan bukan hanya kemudahan prasarana, tenaga manusia yang ada, tapi cara kaedah mengatasi masalah cepat yang mungkin. Terima kasih. Mohon mencelah Wakil Menteri. Sekalian. Berikutan keadaan negeri Sarawak yang begitu besar, terdapat di mana magistrat-magistrat dan hakim-hakim terpaksa secara bergilir ke kawasan yang terpencil yang agak jauh, yang mengambil masa 1 hari kadang-kadangnya, yang di bawah jurisdiction mahkamah tersebut. Jadi persoalan saya, apakah ataupun adakah rancangan di pihak kementerian untuk menambah bilangan hakim dan magistrat di kawasan Sabah dan Sarawak bagi to avoid backlog cases? Dengan izin. Mohon pandangan Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat berkenaan dengan sijil surat beranak yang lambat, saya boleh beri jawapan secara bertulis lah. Saya tidak bersedia di sini. Bagi Yang Berhormat Lubuk Antu tu memang antara masalah kita ialah kekurangan juga hakim-hakim. Tapi sebenarnya Tuan Yang Di-Pertua, sepatutnya dengan sistem teknologi ICT yang kita ada, sepatutnya perkara ni menjadi lebih canggih di segi teknologi, maka sepatutnya di segi kemanusiaan tu kurang. Tetapi disebabkan saya tak tahulah Menteri Komunikasi tak ada, sistem pun kadang-kadang dia lambat dengan jam, menyebabkan kadang-kadang mahkamah ditangguhkan persidangan disebabkan sistem. Itu sebabnya kita perlu mengkaji secara teliti perkara ni. Terutama sekali kalau kita masuk tahun 2023, sepatutnya isu ni tak ditimbulkan lagi. Tuan Yang Di-Pertua, saya nak juga jawab soalan daripada Yang Berhormat Bentong tentang mahkamah jenayah seksual kanak-kanak. Apakah usaha oleh kerajaan untuk penambahan yang ditubuhkan? Sebenarnya Tuan Yang Di-Pertua, mahkamah jenayah seksual kanak-kanak ni satu mahkamah yang khas diwujudkan untuk kes-kes jenayah seksual kanak-kanak. Dan yang pertama ditubuhkan di Putrajaya pada tahun 2017. Kelebihan mahkamah ini ialah dilengkapi dengan kemudahan infrastruktur teknologi yang begitu tinggi dan mesra kanak-kanak seperti sistem court recording dan transcription CRT dan voice to text VTT, sistem audio visual, sistem visualizer, bilik saksi dan menunggu kanak-kanak yang kondusif dan mempunyai pendekatan yang child friendly dengan izin. Maknanya Tuan Yang Di-Pertua, kalau kita pergi ke mahkamah ni macam kita pergi ke bangunan kindergarten. Dia bukannya kita pergi ke mahkamah secara fizikal. Hakim pun dia tak ada duduk atas dengan izin bangku yang khas, tidak. Semuanya adalah child friendly. Sebab kita mengetahui antara cabarannya ialah bila kanak-kanak memberikan keterangan, extraction of evidence, Tuan Yang Di-Pertua tu, bagaimana kita nak tahu? Sebab kalau kita melihat daripada pakar kanak-kanak, selalunya berkata kanak-kanak ni tidak berbohong. Children, they never lie. Bukan kata they lie, they never lie. Jadi dalam kes-kes jenayah seksual, perlu juga pembuktian itu diambil melalui physical evidence di segi penunjukan. Yang berlaku selalu yang kita tahu ialah penggunaan patung anatomi. Yang mana kanak-kanak tu kena tunjuk bagaimana
bagaimana. Sebab kanak-kanak ni ada beberapa perkara ayat dia tak boleh cakap dan kita tidak boleh mewujudkan satu pendekatan yang mana kita membuatkan seolah we are giving guidance dengan izin. Dia tak boleh. Itu sebabnya di sini saya terima kasih kepada Ketua Hakim Negara sebab Tun sendiri beritahu pada saya dan dia bersetuju bahawa mungkin mahkamah kena lebih mempunyai pendekatan yang inquisitorial dengan izin macam sistem di mahkamah-mahkamah sivil di Eropah. Maknanya hakim kena main yang peranan yang lebih aktif dalam extraction of evidence dengan izin. Sebab kalau nak biar dua-dua pihak ni, sistem common law kita ni ialah kepakaran peguam. Tahulah Tuan Yang Ketua, kalau kita nak membela, memang hak peguam tu membela. Tapi kalau dia badgering kepada kanak-kanak tu sebagai saksi, ini sesuatu yang tidak adil. Dan yang paling dahsyat sekali Tuan Yang Ketua, ialah antara laporan kepada polis dengan kes pergi ke mahkamah, di mana letaknya kanak-kanak ni kalau yang dituduh adalah mereka yang memberi dia rezeki. Seperti bapa dia, abang dia, atuk dia. Jadi family nucleus tu Tuan Yang Ketua, kadang-kadang masalahnya selalunya dilihat bahawa keluarga selalu menyembunyikan perkara yang sebenar. Sebab dia takut siapa yang nak bela, siapa yang nak cari rezeki. Jadi ini suatu sistem yang kita kena melihat secara menyeluruh. Sebab itulah kadang-kadang di mana kanak-kanak selalu menjadi mangsa kerana mereka melihat sistem agak susah untuk satu proses keadilan itu untuk dicapai. Jadi dia mengambil kesempatan. Itu sebabnya dalam pindaan pada undang-undang ni dan juga pewujudan mahkamah yang lebih, kita nak supaya kes ni dapat diselesaikan secepat mungkin supaya bila kanak-kanak tu dah dewasa dia tak segan pergi ke mahkamah. Dan kita semua sebagai ahli parlimen pun tahulah di kawasan kita macam-macam cerita kita dengar. Tapi nak dapat laporan, nak dapat pembuktian ni bukan satu perkara yang mudah. Itu sebab undang-undang mesti pada tahap yang betul-betul memberikan hukuman supaya mereka takut untuk melakukan perbuatan ini. Ini sesuatu yang mana saya rasa ahli-ahli parlimen kena memainkan peranan yang begitu agresif bila kita membincang kepada pindaan kepada undang-undang ini. Pada tahun 2018 hingga 2022, mahkamah telah meluaskan mahkamah khas ini pada 13 lokasi di seluruh Malaysia, iaitu Johor Bahru, Melaka, Seremban, Kelang, Ipoh, Georgetown, Alor Setar, Kanga, Kuantan, Kuala Terengganu, Kota Baru, Kota Kinabalu dan Kuching. Pada masa sekarang ni Tuan Yang Ketua, sekurang-kurangnya ada 40 mahkamah session biasa, jenayah am biasa di seluruh Malaysia yang bersedia mengendalikan kes ini. Tetapi Tuan Yang Ketua, saya beritahu kepada Ketua Hakim Negara, hakim-hakim dalam kes ini mestilah hakim yang pakar. Kalau hakim-hakim ni dipindahkan, kepakaran itu bertukar, kemungkinan kebolehan untuk mendengar keterangan, menjatuhkan hukuman itu. Jadi ini sesuatu pengkhususan yang diperlukan. Dari kesediaan infrastruktur ICT dan juga bukan ICT, mahkamah-mahkamah JSKK ini dilihat perlu dilengkapkan sepenuhnya. Kerajaan pada hari ini, Kerajaan Perpaduan amat prihatin dalam faktor geografi, lokasi dan logistik bagi mahkamah kanak-kanak ini untuk diadakan di seluruh negara. Yang menjadi isu yang kita berhadapan ialah pada tahun ini, Belanjawan 2023, kerajaan telah meletakkan peruntukan sebanyak 3 juta dalam memantapkan mahkamah jenayah seksual kanak-kanak. Anggaran kosnya Tuan Yang Dipertua antara satu mahkamah tu pada tahun 2017 ialah 200,000 satu mahkamah dengan penuh kelengkapan, dan hari ini mungkin dalam kiraannya 400,000. Yang mahalnya Tuan Yang Dipertua ialah sistem ICT yang dibawa. Yang Berhormat Paya Besar ada di sini? Tak ada. Dia sibuk kempen Ketua Pemuda. Saya bagi jawapan secara bertulis. Saya berkempen pun saya berdiri di sini Tuan Yang Dipertua. Kalau Tuan Yang Dipertua boleh undi saya lah Tuan Yang Dipertua. Nombor 1. Jadi Paya Besar tu saya bagi jawapan secara bertulis. 2 soalan daripada Paya Besar tentang kebankrapan, saya bagi jawapan secara bertulis. Jadi saya sebenarnya akan melihat kepada Yang Berhormat Bangi ada? Oh ada. Yang Berhormat Bangi seorang peguam mencadangkan agar Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan diberikan peruntukan sekurang-kurangnya 12 juta supaya setiap rakyat yang tidak mampu untuk melantik peguam diberikan pengadilan sewajarnya oleh peguam-peguam daripada YBJK. YBJK menyediakan bantuan guaman kepada semua kes jenayah kecuali yang membawa hukuman mati kepada warga negara Malaysia dan bukan warga negara Malaysia di bawah umur 18 tahun semasa tangkapan dibuat, riman, permohonan ikat jamin, pengurangan hukuman, mitigasi, perbicaraan dan rayuan. Bagi tahun 2020, 2021, 2022,
YBJK telah memberikan khidmat bantuan guaman jenayah kepada 657,057 orang. Ini bermakna secara purata rakyat Malaysia dan bukan warga negara di bawah umur 18 tahun diberi akses kepada keadilan pada setiap tahun sebanyak 219,019 orang. Daripada jumlah di atas, perkhidmatan yang paling banyak yang diberikan oleh YBJK adalah semasa peringkat riman, iaitu sebanyak 53.1% daripada keseluruhan bilangan perkhidmatan YBJK. Bilangan perkhidmatan YBJK bagi tahun 2020, 2021, 2022 merekodkan peningkatan sebanyak 21.9 daripada 3 tahun sebelumnya, iaitu 2017, 18 dan 19. Buat masa ini, bantuan guaman melalui YBJK akan terus diberikan oleh kerajaan bagi kes-kes jenayah seperti yang dinyatakan tadi. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi tahun 2020 sehingga tahun 2022, sebanyak 27,396 kes telah dikendalikan oleh Jabatan Bantuan Guaman yang melibatkan kes sivil, syariah dan jenayah. Berartinya Tuan Dipertua, kerajaan pada hari ini memberi bantuan guaman dalam aspek sivil, syariah dan juga jenayah, termasuk dengannya YBJK yang dikendalikan oleh peguam-peguam swasta di bawah Bar Council dengan izin. Bagi tahun-tahun yang sama, Jabatan Bantuan Guaman telah memberi peruntukan kewangan oleh kerajaan sebanyak 94.99 juta bagi melaksanakan perkhidmatannya bantuan guaman di seluruh cawangan. Manakala bagi membiayai perjalanan operasi YBJK dan membayar perkhidmatan yang diberikan oleh peguam panel, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 24.6 juta bagi tahun 2020, 2021 dan 2022. Ini bermaksud bahawa 3 tahun sahaja kerajaan telah membelanjakan sebanyak 119.5 juta ringgit dalam menyediakan perkhidmatan bantuan guaman kepada rakyat Malaysia. Selain itu, daripada tahun 2018 hingga 2022, seramai 2,071 peguam lantikan mahkamah telah dilantik bagi prosiding di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi Melaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak yang melibatkan kos banyak 8 juta kepada kerajaan. Oleh yang demikian, kerajaan akan menilai dengan sewajarnya dari masa ke masa mengenai peruntukan tambahan kepada YBJK. Pada masa yang sama, bahagian undang-undang juga sedang mengkaji kajian untuk mengubal rang undang-undang pembelaan awam. Maknanya dalam bahasa Inggeris, Tuan Yang Dipertua ialah untuk mengkaji kewujudan Public Defenders Act. Public Defenders Act ni dia berbeza dengan yang disebut sebagai Jabatan Bantuan Guaman ataupun melalui YBJK. Ini adalah untuk menawarkan khidmat bantuan guaman dalam kes jenayah secara holistik supaya memberikan peluang pada semua, terutamanya golongan yang kurang berkemampuan untuk mendapat akses kepada keadilan. Terdapat banyak lagi pada rakan menteri perlu jawab, jadi di sini disebabkan saya tinggal 2 minit lebih, saya akan menjawab semua soalan secara bertulis pada soalan-soalan yang tak sempat saya jawab pada hari ini. Dengan itu, Tuan Yang Pertua, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Menteri. Menteri, Sekarang saya jemput Menteri. Dato' Speaker, boleh tanya